Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, assalamualaikum sekali lagi semua yang hadir. Kita buka dulu majlis kita dengan surah Al-Fatihah dan kita terus serah kepada Ustaz Rifki untuk mulakan majlis. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadilah Dr. Adibah. Seterusnya sahabat-sahabat yang sama-sama dalam majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita masih lagi bicarakan tentang hadis yang pertama, iaitu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hadis yang pertama daripada Umar Al-Khattab, ada disebut dalam kitab Bukhari dan Muslim. Jadi kita sampai pada muka surat 63 berkaitan dengan amal, keikhlasan dalam beramal. Moga-moga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muka surat 63 menyatakan perkara amal yang berkaitan dengannya. Amal yang diniatkan untuk mengerjakannya ada dua macam bahagian. Ada dua. Niat dah. Tapi terbahagi pada dua juga. Kita niat lillahi ta'ala contoh. Tapi ada dua. Pertama, amal yang ikhlas, dan yang kedua, amal yang tidak ikhlas. Niat lillahi ta'ala tapi mungkin ada juga nak menunjuk pada orang dan sebagainya. Jadi dia tak jadi ikhlas. Baik. Jadi pertama amal yang ikhlas dan yang kedua amal yang tidak ikhlas, tapi dua bahagian amal ini pada zahirnya kelihatan sama je. Yalah, sama-sama sembahyang 4 rakaat belaka. Tapi yang ni diterima, yang ni tak diterima. Kenapa? Kerana batinnya terdapat perbezaan oleh berlainan niat atau qasadnya. Jadi yang ni nak sebut amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas ada 3 jenis. Walaupun kita nampak seumpama macam nak sesuatu, tapi yang ni dikira dan dikategorikan sebagai ikhlas juga. Baik. Saya nak share PowerPoint yang saya buat. Saya nak share PowerPoint yang saya buat untuk sama-sama kita ambil manfaat. Okey, boleh share? Okey, sila Ustaz. Okey. Okey. Okey, amal ikhlas yang diterima. Yang saya share ni apa yang kesimpulanlah mudahnya. Yang pertama, amal yang didasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas diterima Allah dan diberi ganjarannya. Imam An-Nawawi dalam keterangannya mengenai amal yang disertai niat baik telah berkata bahawa amal itu ada 3 bahagian. Pertama, amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah. Amal ini dinamakan ibadat hamba. Yang ni pun ikhlas juga. Kenapa? Kita buat takut kepada Allah. Kita tanya, kenapa sembahyang Zuhur ni? Oh, takut kalau tak sembahyang Zuhur, Allah Ta'ala lepaslah neraka. Nampak macam takut masuk neraka. Tapi itu dikira sebagai ikhlas juga. Tapi sembahyang kat rumah je lah. Contoh, kenapa sembahyang kat rumah? Takut masuk neraka, tak sembahyang. Yang up sikit yang kedua. Amal dikerjakan kerana mahukan syurga. Amal dikerjakan kerana mendapatkan syurga dan pahala. Tanya, kenapa pergi masjid? Kenapa tak sembahyang masjid, tak sembahyang kat rumah? Kalau sembahyang kat rumah tu, insya-Allah lepas dah masuk neraka. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Masuk neraka saqar sebab tak sembahyang. So kalau sembahyang kat rumah tu lepas dah, tak masuk neraka dah.
tapi aku sembahyang kat masjid ni sebab nak 27. Tu up sikit. Amal dikerjakan kerana mahukan syurga dan pahala. Tu dia panggil amal saudagar. Nama dia. Jadi agak-agaknya kita amal malam ni. Agak-agaknya amal hamba ko asal lepas je untuk masuk neraka tak apa dah. Ataupun amal saudagar. Pilih yang banyak, pilih yang molek untuk dapat balasan yang molek. Tapi ada satu lagi, yang ni lagi power ni. Lagi power, amal dikerjakan kerana malu kepada Allah. Ibadat orang yang merdeka. Yang ni malu kepada Allah. Kita tengok huraian dia. Amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah dan kerana dilaksanakan hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah amalnya diterima atau tidak. Amal ini dinamakan ibadat yang merdeka. Kenapa dia buat amal? Tak fikir syurga, tak fikir neraka sebab malu. Allah Ta'ala nikmat banyak sangat-sangat. Kadang-kadang kita fikir, aku ni malulah pada Allah Ta'ala. Dia bagi pada aku ni banyak sangat-sangat nikmat. Jadi, semayang tu, tak fikir syurga, tak fikir neraka apa. Tak fikir takut neraka, tak fikir syurga. Tapi malu. Kalau tak semayang, rasa malu. Dia bagi oksigen free je. Kalau orang tak ada oksigen tak. Kadang-kadang orang kena apa nama? Kena COVID. Orang yang tak ada oksigen tu, Allah seksanya tak ada oksigen. Aku ni tak, oksigen Tuhan bagi free je. Lepas tu buah pinggang. Buah pinggang pun kalau orang kena dialisis berapa ratus kali dialisis, aku free je dia bagi. Kalau tak semayang lagi malunya lah. Bukan sebab nak syurga, bukan sebab takut neraka. Tak fikir tu. Dia bagi kat aku ni banyak sangat dah. Yang ni lah. Agak-agak ni kot amalan kita. Agak-agaknya kot. Agak-agak aduh deh. Ataupun kita semayang dah pukul apa? Pukul 7. Semayang apa? Semayang asar. Asal kau tak masuk neraka, cukup lah. Itu apa nama yang first tu. Sebab bagi dia asal lepas ajalah. Tapi tak apa dah. Dapat amal, bukan tak dapat pahala, dapat dah. Sebab dia buat tu kerana takut kepada Allah. Ada juga nilaian Allah. Daripada dia semayang awal waktu kat masjid, sebab nak tunjuk pada orang, nak suruh orang kata dia ni baik. Yang tu langsung tak. Jadi 3 jenis ni. Tapi kita ni makin hari makin upgrade. Kalau mula-mula waktu kecil dulu mungkinlah waktu muda-muda tu kita duduk di takut yang pertama, mungkinlah takut yang pertama. Kemudian up dah sikit, dah umur 40 ni pergilah masjid. Nak suruh amalan kita cantik sikit. Bila umur 50 tu banyak dah Allah Taala bagi nikmat padaku. Sebab tu bila umur 40 kan Allah Taala sebut dalam surah Al-Ahqaf, dia suruh kita baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Kan ada saya syarah ayat tu, wahai Tuhanku, tolong bagilah aku ni supaya aku pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur tu bila pandai berterima kasih. Kalau kita buat amal, kita tak fikirlah syurga, tak fikir takut neraka dah. Kita nak syukur, terima kasih pada Allah. Bila umur 40 ni tengok anak aku bagus, alhamdulillah. Anak banding anak orang lain serabutnya, hok mabuk pil kuda, mabuk ketum. Anak aku tak ada masalah semayang. Ada rasa syukur. Bila sujud pada Allah tu, sujud kat masjid tu, semayang tu, terima kasih ya Allah kau bagi aku. Kau bagi anak aku lagu tu, contoh. Lepas tu orang lain tak ada gaji, aku ada gaji. Banyak benda-benda nikmat yang Allah bagi. Jadi sehingga kan kita makin upgrade. So yang ni lah yang kita nak capai sebelum kita mati. Iaitu amal dikerjakan kerana malu kepada Allah dan bersyukur. Malu dan bersyukur kepada Allah. Dan inilah rupa amal ibadat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menjawab sungutan Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, kan Rasulullah SAW pernah berdialog dengan Aisyah. Sebab Aisyah tengok Rasulullah SAW ni, baginda ni semayang sampai bengkak-bengkak. Mengapakah Rasulullah SAW bersusah payah berdiri sembahyang waktu malam hingga bengkak-bengkak dua belah kakinya? Aisyah tanya. Padahal Allah telah mengampunkan dosanya yang lalu. Waqad ghafara lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala ni dia dah janji dengan Nabi Muhammad, dia nak ampun dosa Nabi. Dia nak ampun dosa baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak ampun macam mana? Yang dulu, yang akan datang. Dia nak ampun. Baik, bila dia nak ampun, jadi bila Allah dah janji nak ampun, jadi apa dok sungguh-sungguh lagi buat amal? Tu soalannya.
Apa duk sungguh-sungguh lagi buat amal? Maka apa jawab Nabi? Ni jawapan Nabi. Afala akunu abdan syakura? Dia tanya. Afala akunu abdan syakura? Bukankah aku ni nak jadi hamba yang bersyukur? Tu soalan dia. Jadi Nabi buat sallallahu alaihi wasallam ni amal ni bukan kerana nak fikir syurga, nak fikir takut neraka, tak. Dia buat itu sebab dia nak supaya dia ni menjadi hamba yang bersyukur. Harap-harapnya kita akan dapatlah taraf-taraf tu. Amin ya rabbal alamin. Harap-harapnya. Sebelum kita mati. Kalau sekarang ni rasa dok lagi. Sekarang lah rasa dok lagi. Akan datang insya-Allah. Kita duk belajar hari-hari ni, dia akan dapatlah insya-Allah dengan izin Allah. Baik. Ustaz, Ya, maaf ganggu. Ni apa? anak saya ni, dia baru tanya ni. Hmm. Kalau solat buat baik macam tu, solat ke apa tu, sebab takut mak marah, mak blebek. Takut mak marah, mak Dia blebeh dengar tu. ni, dia dengar. Dia dengar. Takut mak marah, mak blebeh tu tak dapat ikhlas lagi lah sebab takut ke mak. Takut mak marah, mak blebeh. Jadi mak pulaknya kena upgrade lah pada anak, kena explain. Jangan ingat ke mak marah setara mana pun adik tak semaya, mak boleh tarik telinga je. Tapi kalau takut semaya kerana Allah Ta'ala tak tarik telinga, dia masuk api neraka. Maknanya itulah seorang ibu. Biasalah saya dulu pun takut ayah blebeh juga. Budak-budak tu, tapi ayah bagi tahulah bila kita tak semayang, ayah kalau semayang takut ke ayah tak ada faedah. Ayah kata, tak ada faedah. Kenapa tak ada faedah? Kerana takut ke ayah ni, ayah boleh buat apa? Setakat tarik telinga je. Tapi kalau takut pada Allah, Allah tak masuk kita dalam api neraka. Itu dia. Maknanya, tapi mula-mula ni budak-budak tak apalah. Tahniah lah. Ada dah tu apa nama sebab tu. Nabi pun tak marah kalau kanak-kanak semayang sebab itu. Sebab tu Nabi suruh rotan tu. Bila Nabi suruh rotan tu maknanya adalah unsur-unsur tu biar takut dulu mula-mula. Biar takut pada mak ayah dulu. Takut rotan tu mula-mula. Tapi kita janganlah sampai tua dia duk takut rotan. Kita explain insya-Allah sampai dia takut kepada neraka, dia semayang. Sampai tahap lagi bukan takut pada neraka, dia nak kepada syurga dengan pahala, dia pergi masjid. Sampai tahap lagi dia tak fikir dah syurga ke neraka, yang dia ingat Allah bagi dia ni banyak dah rezeki, Allah bagi dia banyak dah kelebihan, tapi dia tak sujud lagi. Allahu akbar. Kadang-kadang kita ingat Allah Taala ni, kadang-kadang kita rasa malu. Ada waktu rasa malu. Ada satu hari ni cerita lah ni, tak apalah. Satu hari tu, hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan hari tu saya pergi masjid, ada 1 tahun. Pergi masjid Zuhur. Waktu saya turun daripada rumah tu, saya dah fikir dah, lepas sembahyang Zuhur, aku nak pergi servis kereta. Sebabnya nak balik Kelantan untuk raya. Nak servis kereta. Jadi saya punya programnya nak balik, nak turun daripada rumah, nak sembahyang Zuhur, tu nak pergi servis kereta. Jadi takdir Allah Ta'ala, pergilah sembahyang masjid Taman Universiti. Sudah sembahyang tu adalah seorang hamba Allah bagi tahu kita ada ceramah daripada ulama Afrika Selatan. Dia pakar hadis, dia ada ceramah orang jemaah tabligh. Boleh duduk dan dengar. Saya pun duduklah dengar. Duduk pun faham-faham lah dia ceramah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Jadi saya buat-buat faham lah, yang faham-faham, yang tak faham. Jadi nak kata 50-50, taklah, mungkin 70-30 kot. Faham, tapi faham-faham lah. Kita ceramah yang orang Melayu ceramah pun kita boring dah. Walaupun faham semua. Ini tapi saya tengok geng-geng pensyarah ramai lah. Pensyarah kita ajak ketawa, kita pun buat ketawa. Yang kita faham tu ketawa jugalah. Baik. Jadi bila lama sampai pukul 3. Sampai pukul 3, bayangkan lamanya. Saya pun duduk, tak apalah nak dengar lah. Sebab duduk dengan ulama, harap dapat pahala duduk dengan ulama. Alhamdulillah, tahan sampai dia habis. Saya pun terus bawa kereta pergi nak pergi servis kereta. Nak pergi servis. Tengok minyak kurang. Saya pun berhenti di Caltex tu. Berhenti di Caltex nak buat minyak ni. Pergi bayar, kejap orang tu kata, sekarang pukul 3 suku. Kita ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Ada jabatan bertuah.
Sebab awak datang pukul 3 suku. Memang kita dah set 3 suku, siapa datang, kita bagi cabutan bertuah. Saya kata tak apa, masuk dalam. Saya pun masuk dalam. Dia pun bagi 5 sampul. 5 sampul. Cabut mana satu sampul. Saya pun cabut. Mana? Saya pun cabut yang tengah. Cabut yang tengah. Cabut yang tengah tu, dia pun buka. Oh, hadiah mahal sekali dia kata. Hadiah yang lain, hadiah air kotak, payung. Yang ni mahal sekali. RM100 harga dia. Alhamdulillah. Apa dia? Minyak hitam. Minyak hitam. Saya kan nak pergi tukar minyak hitam kereta. Minyak hitam, dia kata. Dia pun ambil minyak hitam Kaltak, dia bagi kat saya. Betul ni, betul. Allah, saya kata, ya Allah. Lepas tu saya pun minyak tu, saya telefon mak balik. Naik kereta telefon, mak. Tolong doa lah supaya anak mak ni jadi orang baik. Takutnya Allah Ta'ala baik sangat. Sekadar kita duduk sekejap, 2 jam nak dengar dia ceramah, tahan-tahan ni. Kita nak pergi tukar minyak hitam, Allah bagi minyak hitam free. Mak kata, tak apa. Takut, malu pada Allah. Malu. Kita rasa malu sebab Allah baik. Baik telajuk lah kalau kita tengok tu, baik telajuk. Memang dia maha mengetahui kita nak minyak hitam. So selamatlah RM100 hari tu. Mana dapat minyak hitam free. Jadi bila saya ceramah, saya cerita-cerita ni benda ni, saya kata jangan pula lepas ni tunggu ceramah sampai habis. Kejap lagi nak tunggu minyak hitam, tak ada lah. Rezeki lain ada insya-Allah. Kejap lagi ada rezeki lain. Apa rezeki yang kita tidak ketahui. Jadi kadang-kadang kita rasa malu. Jadi kalau kita nak semayang asal, lepas tu rasa malu pada Allah. Sebaiknya ya Allah kau buat gini aku tunggu kejap aja majlis ilmu, kejap je, padahal aku bukan faham sangat pun, tapi jadi insya-Allah adalah kebaikan kalau kita tunggu dalam majlis ilmu. Insya-Allah ada kebaikan. Baik. Jadi kita nak sampai tahap itulah, amal dikerjakan kerana malu kepada Allah. Yang ni dipanggil apa? Ibadat orang yang merdeka. Baik, habis kat situ. Tengok kesimpulannya, dia buat kesimpulan. Amal yang ikhlas ialah amal yang diqasadkan kepada Allah, diniatkan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dalam hadis menurut keterangan Tawus. Tawus ni nama ulama. Tawus ni nama ulama. Maksud Tawus, merak. Burung merak tu Tawus. Ada diceritakan orang bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW, berkata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang bersedekah dan ia suka dipuji dan diberikan pahala kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa kepada orang ini sehingga diturunkan ayat. Ayat ni ayat akhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Marang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, siapa-siapa nak jumpa dengan Allah, Allah redha pada dia, caranya dia kena beramal dengan amal soleh. Satu lagi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan ia sekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Maknanya jangan sekutukan, jangan companykan. Maknanya buat ibadat kerana Allah dan kerana lain. Yang tu takut-takut kita buat ibadat sedekah tunjuk pada orang kerana Allah dan kerana orang. Bila ada dan kerana orang tu dah tidak diterima amal. Baik. Okey, sebab-sebab yang merosakkan amalan. Ada tak sebab-sebab yang merosakkan amalan? Jadi dia sebut di sini dua amalan yang menyebabkan, dua perkara yang menyebabkan rosaknya amalan. Dia sebut. Baik. Yang pertama, apa dia? Di antara sebab-sebab yang merosakkan amal seseorang ialah perasaan kejiranan dan kekauman dengan amalnya dan perasaan kesombongannya dengan melakukannya. Perasaan itu merosakkan serta memusnahkan keikhlasan amal bagaimanapun elok dan sempurna pada zahirnya. Baik. Saya duk fikir cari yang Arab. Sebab kalau macam buku satu lagi tu dia terjemahan Arab. Yang ni orang Melayu kita tulis dan tidak ada asalnya Arab. Duk fikir apa maksud perasaan kejiranan. Fikir ni. Yang ni. Perosak amal, rasa eksklusif dengan amalan yang menerbitkan kesombongan. Sebab dia rasa dia. Jadi orang baik ni, penyakit orang baik ni, dia rasa dia baik. Itu satu hal juga. Jadi dia rasa geng dia je baik. Yang ni bimbang juga. Bimbang juga ni. Sebab kita duduk ngegeng yang baik-baik je kan.
Bila geng baik-baik ni kita dah rasa geng-geng kita geng-geng baik, macam geng-geng kita tu geng-geng syurga dah, ada cok syurga dah. Tu tak boleh tu. Tu tak boleh. Sebab apa? Memanglah kita buat baik tapi jangan ada perasaan tu. Dia jangan ada perasaan yang menyebabkan kesombongan, menyebabkan kita nak kawan dengan geng-geng lain pun tak berapa nak kawan sangat. Kerana apa? Kerana geng-geng tu geng-geng mak rempik tu bukan macam kita geng-geng kaki masjid. Jadi ada rasa eksklusif kejiranan dan kekauman tu. Jadi gitulah setan. Dia nak rosakkan orang yang malah buat amal, dia masukkan dalam hati dia rasa malah buat amal. Tapi kalau orang yang dah rajin buat amal, dia masukkan rasa eksklusif. Aku ni geng-geng ustaz aku ni. Jangan main-main. Aku ni geng-geng ustaz. Kadang-kadang susah juga kita. Sebab tu saya dengan kawan-kawan kadang-kadang fikir tak. Kawan-kawan lah. Tak usah buat ana ni ustaz hantar lah. Hantar buat ana ni kawan hantar. Itu lagi seronok. Ana pun rasa apa nama? Rasa bebas untuk ana ketawa-ketawa sebab ana pun manusia juga. Tapi bila hantar datang pegang ana salam cium tangan ana rasa serabut. Serabut apa? Aku kena jadi ustaz. So kalau nak makan banyak sekali dengan hantar pun fikirlah. Tak jadilah. Jadi tak usah lah. Kita macam tak ada gap. Tak apalah ana memang guru hantar tapi hantar jangan buat gitu kat ana. Itu lagi bagi ana lagi ana suka. Lagi ana suka. Dan lagi mesra. Lagi mesra. Hantar pun boleh tegur ana boleh tegur hantar. Kalau ana salah. Jadi yang tu bagi ana lagi mesra. Tak nak jangan kita eksklusifkan kita sebab kita ni ustaz, sebab kita ni pandai Arab, sebab kita ni pandai baca Quran. Yang tu takut amalan kita tu rosak. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni takut juga ni. Jadi kadang-kadang kalau saya dengan almarhum Ustaz Anwar dengan Ustaz Ghazali kami ni kami dah buat ketetapan bagi diri kami, anak-anak murid kami, kawan-kawan kami. Tak adalah kawan-kawan lah duduk makan sekali apa semua. Kenapa? Kerana kita tak nak ada eksklusif. Tu. Bimbang itulah. Baik. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, selain perasaan tersebut ada lagi perasaan yang membahayakan, yang menjahanamkan amal, iaitu perasaan riak. Perasaan riak. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Muaz bin Jabal yang sedang menangis, "Kenapa engkau menangis?" Jawabnya, "Kerana ada hadis yang aku telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa yasirur riya'i syirkun." Sedikit saja riak itu pun satu komponen daripada syirik juga. Mudah-mudahan cakapnya. Al-Harith Al-Muhasabi berkata bahawa ikhlas itu ialah engkau maksudkan taat kepada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lainnya. Maknanya Allah je bulat. Riak itu katanya ada dua macam. Riak ada dua macam. Pertama, engkau memaksudkan taat kepada manusia, dan kedua, engkau memaksudkannya kepada manusia dan kepada Allah. Kedua-duanya adalah memusnahkan amal. Maknanya riak ni pertama buat amal memang nak suruh kerana manusia betul-betul. Riak ni ada dua. Pertama, memang kerana manusia. Satu lagi, kerana manusia dan kerana Allah. Dua-dua rosak berlaku. Dan riak berlaku pada dua keadaan. Kejap lagi kita tengok. Amal yang dicampuri riak bukanlah amal bersih. Satu lagi, Abu Laith As-Samarqandi, seorang ulama fiqh dan tasawuf, wafat 373 Hijrah, berpendapat bahawa apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Amal yang dicampuri riak bukanlah amal bersih, malah itulah amal yang menipukan diri, yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan riak sejenis syirik yang paling halus. Ini ada hadis Nabi riwayat Ahmad. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirku. Betulkan baris. Asyirku. Dia jadi predikat. Kalau dalam ilmu bahasa Arab dia jadi predikat. Jadi khabar. Mubtada'nya akhwafu. Khabar hukumnya marfu', kena bagi depan. Itu bahasa Arab. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asgharu.
Yang aku paling takuti atas kamu ialah syirik yang paling halus. Apa dia? Fasu'ila anhu. Ditanya Rasulullah, maka jawab Rasulullah, ar-riya. Riya itu biasa ada pada amal. Ini riya. Yang ni yang kata riya dua keadaan ni. Riya itu biasa ada pada amal, iaitu amal itu dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang, dan ada pula meninggalkan amal. Dua. Satu, buat amal nak tunjuk kat orang. Satu lagi, tinggal amalan kerana takut orang kata kita baik. Kenapa tak sembahyang sunat di surau ni? Sudah sembahyang muda lagi, kan orang kata aku baik. Biar orang tua lah sembahyang sunatnya. Aku sembahyang wajib cukup lah. Habis kenapa tak sembahyang sunat? Nanti orang kata aku baik pula, susah pula. Yang tu pun riak juga. Sebab dia tak buat amal kerana orang. Satu lagi, kenapa sembahyang sunat? Tak boleh. Apa nama, pakcik tu ada. Kena tunjuklah pada dia supaya pakcik tu berkenan buat menantu. Tu satu hal. Itu pun riak juga. Satu lagi, kenapa tak sembahyang sunat? Nanti orang kata aku baik. Susah pula. Nanti pakat nak buat menantu pula. Orang kata aku baik. Pun sama juga. Dua-dua riak berlaku. Ni masalah ni. Masalah. Jadi disyarahkan secara panjang lebar berkaitan dengan dengan riak ini oleh pengarang kitab ni. Okey, kita tengok muka surat 65 Okey. Jadi beramal atau tidak adalah kerana orang lain. Dua-duanya riak. Dalam hal ini fudail, bukan fadil, fudail. Betulkan fudail. Fudail. F-U-D-H-A-I-L. Fudail, bukan fadil. Nama dia Fudail. Fudail bin Iyad, seorang ulama tasawuf yang wafat pada 187 Hijrah. Asal dari Kufah dan menetap di Mekah, telah berkata secara terus terang bahawa, dia kata apa? Tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Tarku, tinggalkan, al-amal, amalan, min ajlin nas, kerana manusia, riyaun, itu riak. Yang saya sebut tadi lah. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Dan beramal kerana manusia itu syirik. Jadi dua-dua tu riak belaka. Tinggal amalan kerana manusia pun riak, buat amalan kerana manusia pun riak. Riak apa? Riak yang diistilahkan sebagai syirik kecil. Tadi kan kita belajar riak tu syirik kecil. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkan engkau dari kedua-duanya. Moga-moga kita selamat. Bagaimanapun, jelaslah bahawa amal yang dikerjakan dengan riak dan amal yang dilakukan campuran antara Allah dan riak atau antara Allah dan kepentingan dunia adalah amalan yang bersifat sekutu. Sekutu tu maksud dia riak lah. Syirik lah. Ada nilai kesyirikan sebab buat sesuatu kerana Allah dan kerana manusia. Sedang Allah tidaklah mahu menerima amal seperti itu sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis kursi, di mana Allah Ta'ala berfirman, ini hadis kursi yang kita belajar. Ada sekali kita belajar hadis kursi. Ada dalam hadis kursi mana hadis yang disebut diungkapkan oleh Nabi tapi difirmankan oleh Allah. Dah belajar dah dulu awal-awal. Ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku terkaya, maksud aku terkaya, aku tak perlu. Aku terkaya, ana aghna ni aku tak perlu. Aku tak perlu kepada sekutu daripada sekutu. Maknanya aku satu je. Kalau kau nak buat amal ni hanya kerana aku tak perlu sekutu-sekutu lain. Untuk kamu buat sesuatu kerana dia dan kerana aku. Tak perlu. Aku je. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Siapa-siapa yang buat sesuatu amalan dan dia sekutukan. Yang ia sekutukan besertaku padanya yang akan lain daripada ku. Apa jawabnya Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Sebab tu saya ingat saya belajar hadis waktu belajar dengan almarhum Ustaz Abdullah Al-Qari. Dia kata di hari akhirat ni, orang yang buat amal kerana nak kepada orang ni, Allah Ta'ala kata, mu buat amal nak kepada orang, mu minta pahala dengan dia. Allah Ta'ala bagi tahu, mu minta pahala dengan dia.
Tak usah minta ngaku lah. Kalau buat kepada aku tak apa, aku bagilah pahala. Tapi sebab mu ni buat sesuatu nak tunjuk pada orang tu. Jadi mu tak ikhlas pada aku, mu pergi minta pahala dengan dia. Kawan ni pun pergilah minta pahala dengan dia. Aku sendiri pun tak berapa nak cukup pahala. Nak beri kamu macam mana? Aku sendiri pun tak berapa cukup pahala, kata orang yang kita nak menunjuk pada dia tu. Jadi tak selamat, tak dapat lah. Sebab tu Allah kerana firman Allah, aku ni tak perlu kepada pensyirik, sekutu-sekutu lain. Dan hadis ni kata, hadis Muslim kata, kalau aku dipersekutukan buat sesuatu kerana benda lain dan kerana aku akan tinggalkan. Oh, na'udzubillah min zalik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali minar riya. Ya Allah, kau jauhkanlah, bersihkanlah diri aku daripada sifat munafik dan bersihkanlah amalan aku daripada riya. Itu antara doa-doa. Nanti kejap lagi saya akan bagi doa tu. Baik. Amal yang disekutukan tidaklah benar-benar merupakan amal yang ikhlas, kerana orang yang mengerjakannya masih mengharap satu faedah yang berasing-asingan daripada Allah, maka amalnya menjadi sia-sia, tidak diterima Allah sebagaimana yang difahamkan dalam hadis tersebut. Baik, itu yang difahamkan daripada hadis ni. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Bila saya baca Imam Ghazali ni rasa sejuk sikit lah, sebab kita orang yang bukan ahli sufi ni. Kita sebut apa Imam Ghazali sebut ni, kita akan dapat faham. Yang Imam Ghazali sebut ni kita akan dapat faham kalau cikgu ngajar. Kalau cikgu ngajar kan, dia ngajar memanglah ikhlas kerana Allah Ta'ala nak suruh budak-budak ni pandai. Tapi ada juga nak gaji. Yalah, cikgu ngajar sekolah, kalau tak beri gaji, nak makan gapo? Tak. Jadi adakah sebab ada juga tunggu 25 hari bulan tu tak dapat pahala? Cuba tanya cikgu-cikgu yang kerja ni. Confirm dia akan tertunggu-tunggu 25 hari bulan. Tak kira lah cikgu ke doktor ke apa tak. Doktor pun sama juga. Doktor memanglah dia bedah orang, niat dia nak suruh orang ni sihat, dia dapat pahala. Lepas kalau orang ni sihat, dia semayang, dia puasa dengan sebab doktor ni operate ni orang ni sihat. Ya, tapi tunggu juga 25 hari bulan. Gaji 25 bulan ni. Tapi hari ni bulan ni 19 ada juga, mana ada lah nilai-nilai kegajian. Ada juga. Lagu tu lagu mana? Agak dapat tak pahala. Tengok. Kena baca Imam Ghazali. Kalau kita baca yang tadi tak ada, sebab ada nilai kesekutuan tu ada. Sebab yang Allah pun nak, yang Allah punya, yang dunia pun nak. Ada tu nilai kesekutuan. Jadi bila ada nilai tu, takut tak ada pahala. Imam Ghazali kata apa? Bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala ialah sekutu dengan perasaan riak. Dia kata. Kena menunjuk ni, riak. Adapun sekutu dengan lainnya tidaklah menghilangkan pahala sama sekali. Lega sikit. Sebab kita mengajar pelajar ni bukan kita nak menunjuk pada mak dia, pada ayah dia. Tak, bukan kita nak menunjuk. Niat kitanya nak ngajar dia supaya pandai, tapi ada juga nilai kegajian tu. Jadi bila nilai kegajian ni bukan nilai nak menunjuk, nilai gaji tu. Jadi kalau ada nilai gaji tu, agak-agaknya Tuhan tak terima tak? Okey, baca lagi. Hal ini samalah seperti urusan haji yang dikerjakan dengan maksud berniaga, dan dengan maksud urusan perang, dan dengan urusan perang yang dimaksudkan untuk mempertahankan agama di samping mendapatkan rampasan harta benda. Orang perang kan, dia pergi perang, tapi akan dapat gaji. Apa gajinya? Ghanimah tu. Jadi orang yang mengerjakan haji dengan maksud tersebut akan mendapat juga pahala menurut kadar niatnya. Maknanya bukan buang 100% tak. So cikgu-cikgu ni kalau dia mengajar sungguh-sungguh nak suruh pelajar faham, dia akan dapat pahala. Nah, tu dia niat gaji tu, tidaklah dibuang langsung pahala dia, ada lagi. Tapi apa? Tapi tengok sekadar mana lagi dominan. Kalau dominan nak gaji, so mungkin dia dapat gaji, pahala dia 30% je lah. Tapi kalau dia ngajar sungguh-sungguh, yang dominannya adalah nak suruh orang pandai 70%. Contoh, nak suruh orang pandai.
30% je gaji. Contoh, tak apa, tak dapat gaji, nak juga gaji tapi toklah tengok dalam dalam internet gaji masuk berapa hari bulan. Maknanya dia tak fikir sangatlah gaji tu. Tapi taklah lepas tu nak buat kelas tambahan pun dia buat. Maknanya dia tak fikir gaji tu. Dia buat kelas tambahan, foto state kertas dia bagi free je. Maknanya nak gaji tapi top sungguh mana. Maknanya tinggi sikit pahala dia pada seorang ni. Boleh buat kelas tambahan tapi kena bayar je juga RM50 sejam. Contoh. Maknanya ada sebab ada mak saya, adik-beradik saya kan cikgu belaka. Adik-beradik saya 8 orang. 7 cikgu. 7 cikgu, 4 ustaz-ustazah. Jadi ada jiran mak saya kata, jiran mak saya cakap pada mak saya, cikgu Lan ni pahala nak boleh mana? Gaji mahal. Mak cik kapung macam gitu. Mak saya kata, dak boleh pahala. Dia boleh dak hak dunia kan. Hak dunia gaji boleh dak, boleh beli kereta, boleh beli tu. Akhirat tak ada lah. Hak boleh pahalanya. Hak cikgu hak tak bayar gaji. Mak saya pun balik cepat-cepat tanya saya lah dia. Mak pun balik. Saya Rifki, mak anak mak tak ada pahala sehari habuk lah weh. Hak duk mengajar. Kata dak mak. Tak usah kira lah dengan mak cik tu. Dia tak masuk kelas. Boleh. Buktinya ni. Yang betul-betul tak boleh kalau nak menunjuk. Riak tu masalah. Tapi kalau ada nilaian-nilaian lain, sebab kita kan hidup, kalau mengajar jadi cikgu tak boleh gaji nak makan apa kita ni. Jadi samalah juga orang pergi kuliah, orang bagi duit, kan orang bagi kuliah bagi duit. Tak apa, terima. Cuma janganlah sampai melampau-lampau satu kuliah maghrib sampai 3,000 dia minta. Yang tu nilai lain lah tu. Nilai yang lain lah tu. Baik. Jadi nak bagi tahu di sini insya-Allah ada apa? Ada nilaian pahala. Cuma sikit banyak. Mungkinlah mula-mula kerja sebab DG41 contohnya lah. Waktu mula-mula kerja jadi cikgu, mungkinlah pahala kita tidak sebanyak waktu nak pencen dah. Nak pencen dah anak habis belaka dah, pergi sekolah mengajar semangat, gaji pun tak fikir. Orang tanya macam mana gaji? Berapa dah gaji? Aku pun tak tahu gaji berapa dah. Sebab habis dah belaka. Yang tu waktu nak pencen tu pahala banyak sikit. Daripada muda-muda ketika tengah duduk struggle anak duduk sekolah belaka lagi ni, tengok juga gaji bila dah tua ni, tak tengok bila dah pencen pula dapat pencen, tak fikir apa dah, duduk sedekah aja sebab anak habis semua dah. Tu saya dah cakap kat isteri saya kata kita ni susah waktu ni dengan harapan nanti saya pencen ni, saya tak fikir apa dah. Pencen saya nak buat baiklah, anak-anak pun tak serabut dah. Baru ni semalam saya jumpa dengan seorang AJK masjid, yang mana yang isteri dia meninggal. Kalau biasa ikut kuliah saya, ada seorang hamba Allah ni yang meninggal 2 minggu lepas. Hamba Allah ni kalau saya kuliah Google Meet, dia akan pakai telekung, dia akan buka kamera dan kadang-kadang tak nampak, dia nampak kipas. Itu dia meninggal dunia. Suami dia bagi tahu, Ustaz, lepas dia meninggal baru saya tahu pencen dia, Ustaz. Baru saya tahu sebab dia ada pencen UTM, meninggal umur 58. Jadi saya tak pernah tanya pencen dia sebab saya pun pencen UTM, isteri saya pun pencen UTM. Lepas dia meninggal, baru saya tahu dia bagi sedekah saja sebulan 1,000 lebih, Ustaz. Dengan pencen dia ni. Dengan pencen saya untuk beli lauk apa semua siap dah. Jadi duit dia lebih. Pencen dia sebulan tu 1,000 lebih dia sedekah. Dia catat. Lepas dia meninggal baru saya tahu. Dan sekarang saya dapat pencen dia, saya teruskan, Ustaz. Allah, saya berair mata lepas Jumaat semalam. Saya panggil dia jumpa ni sebab saya tak sempat jumpa lagi, tak sempat. Orang Kelantan kata melawak dia lah, bagi bincang dengan dia, bagi tahu isteri Haji memang orang baik, ikut kuliah saya. Dia kata alhamdulillah, dia kata kucing yang dia pelihara, Ustaz, dia kata lepas isteri saya meninggal hari tu meninggal, dia kata kucing cari tak jumpa tu, duk miau pergi tempat isteri saya jatuh. Isteri jatuh dah meninggal kat situ tu.
pergi duduk situ lama, dia cium-cium tempat. Esok mati dia. Esoknya kucing tu mati. Allah, saya kata baiknya isteri awak. Esok mati kucing tu. Dia kata esok meninggal kucing. Saya pun ke bumi pula lah kucing tu. Niatnya esok tu nak bawa lah kucing tu pergi kubur. Jadi isteri saya meninggal di bumi hari ni. Esok tak apalah, esok pagi bawa lah kucing tu pergi kubur, nak pergi jumpa tuan dia. Mati kucing esoknya. Allah Ustaz, dia kata, saya kata, lepas meninggal baru orang tahu dia ni banyak sedekah. Suami dia pun tak tahu. Bayangkan, suami dia pun tak tahu. Saya kata Allahu Akbar. Baiknya Kak Jamilah ni, moga-moga dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pun cakap dengan isteri, abang pun kalau nanti tua ni, pencen ni, tak fikir apa dah, harap-harapnya anak kita selesai semua dah. So, duit-duit pencen tu kita banyak buat sedekah lah daripada buat. Sampai kita mati dengan banyak buat sedekah. Sekarang mungkin kita perlu lagi. Dan kita kena ingat, jangan kita ingat kita bagi makan pada anak kita ni tak dapat pahala sedekah. Dapat. Nabi sebut, hatta luqmah. Sehingga satu suapan. Hatta luqmah tudkhilu fi imra'atik. Yang kau masukkan dalam mulut isteri kau. Satu suap masuk dalam mulut isteri tetap diberi pahala sedekah. Jangan main-main. Kejap lagi suap isteri tu, insya-Allah dapat pahala sedekah. Baik, jadilah jelas kat sini, jangan duk kata cikgu-cikgu tak dapat pahala. Cuma banyak sikit pahala tu ada. Kalau dia buat tu kerana nak gaji, 80% nak gaji, dia akan dapatlah 80% gaji, tapi 20% dapat lagi pahala. Kena ingat gitu. Dalam pada itu beliau menegaskan bahawa bagi menentukan berpahala atau tidak sesuatu amal yang disekutukan itu hendaklah diperhatikan kepada sebab-sebab yang menggerakkan amal, iaitu manakah di antara sebab-sebab itu yang lebih kuat. Adakah sebab agama atau sebab dunia atau sebab keduanya sekali. Andai kata didapati sebab agama lebih kuat atau keduanya sebab itu sama kuat atau sama berat, maka tidaklah berpahala. Okey, satu lagi. Ada pula ulama kata, tengok. Dia buat ni kerana apa? Memang kerana nak mengajar. Kalau cikgu yang mengajar tu kerana nak suruh budak faham, tu lebih kuat, lebih dominan daripada gaji, maka dapat pahala. Kalau sama-sama, tak dapat pahala. Ini pandangan kedua. Pandangan tadi, pandangan Imam Ghazali, tengok berapa peratus. Kalau nak gaji tu 70%, nak pahala 20%, dia akan dapat 30%, dia akan dapat pahala sekadar 30%. Yang ni pula timbang. Nampak sungguh nak mengajar ni kerana Allah dan nak gaji lebih sikit daripada sungguh mengajar kerana Allah, baru dapat pahala. Kalau sama-sama 50-50, tak lagi. Jadi saya ambil pandangan Imam Ghazali lah. Sedap sikit. Imam Ghazali ni dia tetap dapat, dia kata. Tetap dapat, Imam Ghazali kata. Jadi maknanya, tengok pandangan Imam Ghazali, lega sikit. Tapi kita dalam masa sehari demi sehari bila kita baca, ada pula ulama kata kalau sama banyak tu takut tak dapat. So kita pun usahalah supaya niat kita aku mengajar ni kerana Allah Taala. Lepas tu kita buat kelas tambahan. Bila buat kelas tambahan tu makna dia tu tak fikir gaji dah tu. Maknanya dah lebih daripada gaji tu. Orang tak bayar gaji pun kita ngajar. Maknanya ngajar-ngajar budak tak faham, kita tolong beli lagi buku kat dia. Tolong beli lagi buku kat dia. Kalau yang ada depan saya ni, kalau cikgu-cikgu ni, cikgu-cikgu kami macam Ustaz Zahir Sirah, ada beberapa orang kawan-kawan ni, dia cerita kat saya, dia kata dia ngajar sekolah, dia ngajar pelajar-pelajar kena beli modul. Modul harga RM8, modul bayar. Lepas tu suruh pelajar bayar. Pelajar ni faham-faham lah. Kita ambil dulu, yang penting dia boleh belajar. Biar ada modul dulu, senang nak isi apa, belajar, lepas tu bayarlah. Nak bayar pada perpustakaan, nak bayar pada koperasi ni, bayarlah, buat duk je. Akhir sekali cikgu tu guna duit dia lah pulaknya, pergi koperasi. Berapa orang pelajar tak bayar? Saya belum bayar. Ada hutang lagi ustaz, 230 lagi ni. Ada berapa kelas tak bayar? Tak apalah, habislah hutang dulu. Masuk kelas cakap pula, siapa tak bayarlah. Pakai sodah. Boleh katakan tiap-tiap tahun. Boleh katakan gitulah, tiap-tiap tahun. Kita pun halal je lah. Gitu je. Gitu. Maknanya, kalau ada nilai tu pada diri seorang guru, insya-Allah dia dapat pahala guru dia tu. Dapat. Sebab dia tak fikir sangat. Yang nak pelajar pandai. Maknanya ada nilai
nilai apa nama, nilai tak berkira tu. Kalau Prof Muhaya pula dia cakap, kalau gaji kita 3,000, kita bekerja sungguh-sungguh lebih daripada 3,000, kita akan dapat yang lebih tu dalam cara Allah Ta'ala tukar. Tu Prof Muhaya. Kita diberi gaji 3,000, tapi kita kerja kat rumah pun kerja lagi kerana nak baik ni, nak kebaikan ni. Buat kelas tambahan lagi, Allah tak bayar 3,000, kerajaan je bayar 3,000. Lebih lagi, kalau Allah nilai-nilai sebenarnya gaji kau patut 5,000, 2,000 tu Allah Ta'ala akan bagi. Macam mana? Contoh Allah Ta'ala bagi anak dia dapat beasiswa penuh. Ya dah tu. Anak-anak semua dapat beasiswa belajar. Ya dah tu. Ada tu maknanya. Anak-anak cerdik je. Orang tak habis duit banyak dengan anak ni. Orang lain kena habis duit banyak sebab apa? Sebab kena beli buku tu, buku ni, buku tu, tak faham-faham. Anak dia pada buku teks pun dapat A dah contoh. Kan? Dapat maknanya adalah nilai-nilai yang Allah Ta'ala akan bayar. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam pernah ditanya orang tentang kelakuan orang yang bersembahyang yang memanjangkan rukun sembahyangnya kerana manusia. Beliau menjawab, yang ni memanjangkan rukun sembahyangnya kerana manusia. Beliau menjawab, saya mengharapkan bahawa tidaklah dihapuskan pahalanya jika perbuatan sekutunya itu pada sifat amal itu sahaja. Tetapi jika sekutunya itu didapati pada asal atau dasar amal, itu qasad sembahyangnya kerana Allah dan kerana manusia, maka teranglah tidak diterima sembahyangnya. Contoh ginilah untuk mudah faham. Saya jadi imam. Saya jadi imam sembahyang. Lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Jadi saya pun rokok. Bila saya rokok tu bunyi pintu orang buka. Orang buka pintu maknanya dia baru datang. Saya pun panjangkan rokok saya dengan harapan kawan tu dapat rokok sama dengan saya. Bila kawan tu dapat rokok sama dengan saya, makna dia dapatlah rakaat tersebut. Jadi saya panjangkan tu kerana Allah ke kerana dia? Kerana dia. Sebab dia datang. So saya pun subhana rabbiyal azim. Patut baca 3 kali, baca sampai 7 supaya dia dapat rokok sama dengan saya. Itu kan satu amalan yang kita buat kerana manusia. Kan tak boleh pahala. Izzuddin Abdul Salam kata tak boleh pahala. Sebab dia memanjangkan tu bukan kerana nak tunjuk pada manusia. Tapi kalau awal-awal lagi dia semayang, kalau kat rumah dia semayang, taklah sampai 7 kali baca. Bila jadi imam 7 kali baca. Tasbih sujud, tasbih rokok, nak suruh orang tahu dia ni bagus. Yang tu tak dapatlah pahala. Tapi macam kes tadi dapat lagi lah pahala, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam. Baik. Kemudian saya nak share sikit hadis Nabi yang saya ambil daripada kitab ni. Kitab lain. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah pada hadis ni, yang saya temui satu hadis yang saya harap dapat memberikan ingatan kepada saya terutamanya. Hadis yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz pengsan. Hadis ni. Umar bin Abdul Aziz dengar hadis ni pengsan. Apa hadisnya? Saya ni sengaja bubuh Arab. Supaya yang ada depan ni geram nak belajar Arab. Kenapa? Sebab Dr. Zahzan, dia call saya 2 hari lepas. Dr. Zahzan kan dia ada syarikat Telaga Biru. Jadi Dr. Zahzan ni dia call saya 2 hari lepas. Dia kata dia dapat lesen daripada Saudi untuk mencetak buku belajar bahasa Arab untuk orang bukan Arab. Sudah 20 tahun dah. Buku tu digunakan di seluruh dunia, dan insya-Allah kalau belajar ikut modul 12 buah buku tu, maka insya-Allah boleh cakap Arab sikit-sikit, boleh faham lah. Dia kata. Jadi dia pun bagi tahu saya, kalau ustaz nak jadi guru ikut modul ni, maknanya macam Iqra. Macam kalau baca Quran Iqra. Ikut modul ni, buku 1 sampai buku 12, ustaz kena masuk kursus, dia kata. So saya minta ustaz lah masuk kursus, dia kata, sebanyak 6 kali daripada Universiti Islam Madinah, kursus secara online. Jadi dia ajar cara nak ngajar supaya orang pandai. Jadi nanti guna buku saya lah, dia kata. Buku yang saya cetak ni.
Dan saya ada lesen. Tak boleh nak photostat. Jadi nanti ustaz kan ramai anak murid. Dia kata, belajar semua online. Nanti buku tersebut, 12 buku tu, ustaz ajar. Nanti anak-anak murid ustaz akan beli dengan telaga biru lah buku tu. Jadi ustaz ajar. Lepas 12 buku habis modul, insya-Allah orang akan faham. Faham apa? Faham bahasa Arab. Jadi ustaz tolonglah bagi tahu supaya ramai orang nak belajar bahasa Arab. Nanti saya akan usahakan ustaz masuk kursus online dengan Universiti Islam Madinah untuk mengajar lah. Saya kata okey insya-Allah nanti saya bagi tahu. Jadi hari ni saya buat geram-geram sikitlah nak suruh orang tengok bahasa Arab ni segeram. Yang tentang ikhlas ni. Inna awwalan nas, sesungguhnya manusia pertama. Yuqda, yang akan dihukum. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Alaihi, ke atasnya. Siapa dia? Rajulun, seorang lelaki. Ustushhida, yang mati syahid. Fa'utiya bihi, dibawa orang lelaki yang mati syahid ni. Fa'arrafahu ni'amahu, maka lelaki yang mati syahid ni akan diberitahu. Fa'arrafahu, akan diberitahu tentang nikmatmu mati syahid, nikmatmu syurga, ginilah. Fa'arrafaha, orang mati syahid pun tahu. Oh gitu, orang mati syahid ni syurga dia sedap sangat. Qala, maka dikatakan kepada lelaki tersebut, fama amilta fiha, waktu kat dunia dulu mu mati syahid, mu beramal macam mana? Jawab lelaki ni, qataltu, aku berperang. Ni Allah Ta'ala tanya. Waktu mu berperang dulu kerana apa? Fama amilta fiha, apakah kamu perang tu apakah amalan kamu ketika kamu perang sampai mati syahid tu? Jawab orang ni, qataltu, aku berperang fika, kerana-Mu ya Allah. Hatta tushhidtu, sehingga aku mati syahid. Qala, Allah jawab, kadzabta, tipu. Allah Ta'ala jawab. Tipu, dia Allah Ta'ala jawab. Walakinnaka, tapi kamu, qatalta, berperang, li an yuqala jari'un, supaya orang kata kau ni jari'un, berani. Faqad qila, dan kau dapat dah. Orang kata tu, oh berani molek, kau dapat dah. Niatkan, kita belajar dulu, sesungguhnya seseorang akan dapat apa yang dia niatkan. So dia niat nak suruh orang kata dia ni berani, kau dapat dah berani. Bila dapat berani, summa umira bihi, kemudian diarahkan, arahkan malaikat, fasuhiba, maka diseret, ala wajhi, atas muka orang mati syahid, sehingga dia masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Kerana nak tunjuk kat orang supaya orang kata dia ni berani. Akhir sekali masuk neraka walaupun mati syahid. Satu golongan. Golongan kedua. Golongan kedua ni takut juga, si qari al-Quran dan si alim. Yang ni kena ni saya ambil hadis ni sebab ada seorang anak murid saya kat Masjid Tamayu, dia tunjuk hadis ni kepada saya. Ustaz, saya nak tunjuk hadis ni pada ustaz supaya ustaz ingat saya baca. Terima kasih, saya kata. Sebab saya sayang kat ustaz. Ustaz betulkan niat Okey, tak apa. Wa rajulun, seorang lelaki, tak kira lelaki perempuan, ta'allamal ilma, belajar ilmu, wa 'allamahu, ajar orang ilmu, wa qara'al Quran, boleh baca Quran, fa utiya bihi, dibawalah depan Allah, fa arrafahu, diberitahu kepada dia nikmat orang yang ajar orang yang pandai Quran ni masuk syurga lah, apa semua, maka dia pun tahu, oh gitu nikmat. Maka Allah Ta'ala tanya dia, ma amilta fiha, waktu kat dunia tu kau buat amal apa dengan Quran, dengan ilmu? Qala, kata orang ni, ta'allamtu, aku belajar, al-ilma, ilmu, wa 'allamtu, aku ajar orang pula, wa qara'tu, dah aku baca pula, fika, kerana kamu, al-Quran, kerana-Mu ya Allah aku buat semua ni. Allah pun jawab, kadzabta, tipu. Allah tak jawab tipu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim, tapi kamu belajar ilmu tu bukan kerana aku, kerana nak suruh orang kata kau tu alim. Wa qara'tal Quran liyuqala huwa qari', dan kamu baca Quran sedap-sedap pun bukan nak suruh kerana aku, kerana nak suruh orang panggil kau ni qari, hebat. Faqad qila, memang kau dah dapat dah. Orang panggil kau qari, alim. So dah dapat dah, diseret masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baca hadis ni takutlah. Allahu akbar. Moga-moga ustaz-ustazah yang ada dalam ni, kita tidak semua diseret
kerana kita belajar kerana Allah Ta'ala, ngajar pun kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang ada tok guru di pondok di Thailand, marah orang panggil dia tok guru. Tak usah panggil saya ustaz lah, panggil saya abang. Ada tok guru, Abang Noh. Abang Noh ni hafiz Quran yang buta. Orang panggil dia Ustaz Noh, dia tak bagi. Jangan panggil ustaz. Saya tak nak orang panggil saya ni orang alim. Panggil abang sudah. Sampai meninggal orang panggil dia Abang Noh. Anak-anak murid semua panggil Abang Noh dia. Abang Noh panggil. Sebab apa? Sebab dia tak nak gelaran tu. Kita pulaknya ustaz. Kalau orang silap panggil Cikgu Rifki, orang marah. Sebab apa? Sebab nak suruh panggil orang alim. Oh, mohon. Tak apalah. Tak usah panggil saya ustaz pun tak apa. Kadang-kadang kita takut juga orang panggil ustaz, panggil tuan guru. Kadang-kadang dia tulis tu dalam Facebook, tuan guru. Ai, malu. Tak usah panggil lah tuan guru. Tak kentarah kita. Ustaz pun tak usah USTAZ lah. UST pun cukup dah. Nak bagi tahu ustaz pun tak cukup ustaz lagi ni. Tu nak bagi tahu. Tak nak. Takut ada sifat ni lah. Takut ada sifat ni. Baik. Yang ketiga, hartawan yang dermawan. Sama. Hartawan rajulun wasta'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih. Ada orang yang Allah Ta'ala luaskan rezeki dia, Allah bagi kepada dia macam-macam harta, maka di akhirat pula dia dibawa, maka ditanyalah, kau buat apa? Dia kata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha. Dia kata tidak ada satu jalan sedekah pun yang kamu suka ya Allah untuk aku sedekah belaka. Ada je orang minta sedekah, aku bagi. Sekolah minta buat masjid, aku bagi. Masjid buat minta, aku bagi belaka. Maka kata Allah Ta'ala, menipu mu ni. Kau buat ni kerana kau nak suruh orang kata kau ni pemurah. Sebab tu cek bukan main besar lagi. Bila kau bagi tu, contohnya lah. Jadi tipu, masuk neraka. Ini semua kerana nak tunjuk kat orang. Moga-moga kita terselamat daripada janji buruk ini. Saya baca ni untuk saya. Saya baca hadis ni untuk diri saya. Dan saya biasa sebut kepada pemurid-murid saya, sahabat-sahabat saya, kalau doa tu jangan lupa untuk doa ustaz-ustaz. Yang ada dalam ni 84 orang tak. Kena adalah waktu bila berdoa tu, doa, ya Allah ya Tuhanku, kau kurniakanlah kepada ustaz-ustaz aku yang mengajar tu, aku ambil manfaat daripada dia, keikhlasan. Aku tak tahu hati dia macam mana. Jadi tolonglah doa. Sebutlah nama, memasukkanlah dalam hati Ustaz Rifki itu ikhlas, Ustaz Alim Syah ikhlas, Ustaz Hambali ikhlas, Ustaz. Sebab ikhlas ni kalau ada orang baik tolong doakan, rasa selamat sikit. Kita bukan tak doa, kita doa dah. Mana doanya? Ni. Doa Umar Al-Khattab. Boleh sama-sama kita amalkan. Tapi lupa nak bubuh baris. Lupa nak bubuh baris, peninglah sikit. Tak apa, saya bubuh baris. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah. Ini Sayyidina Umar ni. Pada hadiah ni, Allah. Iblis pun takut dengan dia. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah. Boleh ambil dan amalkan. Amali, amalan aku. Kullahu, semuanya. Salihah, baik. Jadi kalau amal aku ni semua amal baik. Amal soleh. Jadi kalau seluruh amalku amal soleh. Lepas tu amal soleh, waj'alhu. Tak cukup soleh saja. Waj'alhu, dan jadikanlah amal soleh aku tu liwajhika khalisa, ikhlas kerana-Mu. Boleh hafal doa ni hari ni. Doa Sayyidina Umar. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan kamu jangan jadilah. Wala taj'al, jangan kamu jadikan amalan aku tu kerana orang. Jangan kamu jadikan li ahadin fihi syai'a. Jangan kamu jadikan amal yang aku buat tu li ahadin, kerana seseorang. Sikit pun. Jangan kamu jadikan amal yang aku buat tu kerana orang lain. Sikit pun. Syai'ah, sikit pun. Jangan. Jadi dapat amal hadis ni hari ni. Moga-moga Sayyidina Umar gembiralah dengan kita. Oh, Ustaz Rifki ajar doa aku pada orang-orang yang dengar kuliah dia. Sayyidina Umar pun gembira. Dan memang kita pun gembira amalkan doa Sayyidina Umar. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalanku seluruhnya soleh
baik belaka. Waj'alhu liwajhika khalisa, jadikanlah amal soleh yang aku buat ni semuanya ikhlas kerana-Mu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, janganlah kamu jadikan amalan yang aku buat tu ada nilai-nilai kemanusiaan kerana manusia sikit pun. Okey, habislah tu 3.30. Masuk sesi tanya jawab. Tanya jawab, petunjuknya ni kita masuk minggu depan lah. Dan insya-Allah kita masuk hadis kedua minggu depan. Yang petunjuk ni ada selai setengah kita baca minggu depan lah. Sebab takut-takut ada soalan. Kok ada soalan insya-Allah. Kalau apa nama? Ke ada dalam ni, dalam apa? Dalam chat. Oh, chat banyak. Okey, saya baca chat. Okey. Baik, tengok. Okey, doktor dah bagi tahu tadi, ni doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 15. Okey. Maksud bleber, betul, bleter, betul. Macam orang yang sedekah sebab nak dapat pulangan 700 kali ganda. Ikhlas. Ikhlas. Kenapa sedekah RM1 ni? Nak dapat 700. Ikhlas. Kerana apa? Allah Ta'ala berfirman, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Surah Al-Baqarah. Jadi Allah janji. So kita kejar janji Allah. Tak salah. Okey. Okey, cikgu-cikgu kebanyakannya baik. Kita tak nak kebanyakan dah sekarang ni. Apa nama Puan Nik. Kita nak semua cikgu-cikgu baik belaka. Biasa ngajar sebab tanggungjawab dan anak murid berjaya. Betul. Betul. Dan saya tengok cikgu-cikgu yang rajin mengajar ni, Allah bagi reward dia, anak-anak dia berjaya juga. Tu saya kan kenal ramai cikgu sebab kita kawan cikgu. Tengok anak-anak cikgu ni cerdik-cerdik je. Saya tanya, ngajar sungguh rumah? Tak ada ngajar mana. Rupanya reward Allah bagi kat situ. Baik. Lagi? Mana soalan lagi ni? Tak ada soalan lagi ni? Ustaz, saya tanya Ustaz sikit. Ya. Silakan. Ini Ustaz. Apa ni, kalau kata anak-anak kita ni kan habis dah SPM kok. Lepas tu mak ni gini, mu pilih kos-kos, mu pilih kos doktor, mu pilih kos farmasi, mu pilih kos yang lawyer ke, engineer ke. Sebab nanti kalau mu habis, nanti mu kerja dapat gaji banyak. Kalau mu belajar biasa-biasa ni, yang kos-kos, gaji sikit. Dia niat dah, anak dia habis belajar SPM molek, nak kena pilih kos-kos yang ni lah. Mana tu Ustaz? Gana hebat soalan tu. Jawabnya sambung sikit lagi. Mu pilih kos-kos nanti gaji mu mahal, nanti senang kamu nak sedekah banyak-banyak lillahi ta'ala. Sambung belakang tu sikit lagi. Sambung sikit lagi. Dan dengan sebab gaji awak mahal ni, awak boleh tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambung sikit lagi. Jangan berhenti setakat tu. Tu kalau sambung Ustaz, kalau tak sambung ni. Kalau tak sambung, tak cukup tu. Tak habis. Jadi sebab kalau tak apa sebenarnya kita mencari dunia untuk akhirat tak apa. Betul ke Ustaz ni? Betul, mencari dunia untuk akhirat tak apa. Buktinya, kita bagi bukti terus. Buktinya Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah tak marah. Saya share ayat tu. Wabtaghi, surah Al-Qasas. Wabtaghi. Sebab tu saya kata kena tambah sikit lagi. Okey, saya share ayat tu supaya kita nampak. Lepas ni boleh tengok ayat tu dalam Quran. Baik, ni ayatnya. Kecil tak apa, kita besarkan. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ustaz share sekali lagi Ustaz. Share sekali.
Saya nak saya letak dalam PowerPoint lagi nampak. Oh, okey. 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 Okey, ini ayatnya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan kamu kejarlah, carilah fima atakallah, dengan menggunakan rezeki yang Tuhan kamu bagi kat dunia, kamu cari apa? Ad-daral akhirah, nikmat syurga di akhirat tu. Jadi kalaulah kamu belajar sungguh-sungguh, kamu jadi engineer, kamu jadi doktor, gaji kamu mahal, kamu gunakan kemahalan gaji kamu itu untuk dapat syurga akhirat. Sedaklah kamu sedekah orang susah, kamu ni. Maknanya lepas ni kalau nak cakap gitu pada anak, kena perhabis. Kamu bacalah surah Al-Qasas tu. Cakap pula kat anak. Kamu cari dia, bacalah surah Al-Qasas ayat 77. Quran muka surat 394 tu, duk bawah sekali. Hebat mak tahu sampai Quran muka surat apa. Quran muka surat 394 ayat bawah sekali. Tak percaya buka. Muka surat 394 ayat bawah, paling bawah sekali, surah Al-Qasas ayat 77, dia sebut wabtaghi fima atakallah, mencarilah apa yang Allah bagi kat dunia ni, rezeki-rezeki untuk dapat akhirat. Jadi mak nak suruh kamu belajar sungguh-sungguh ni, kamu ambil kos apa-apa yang boleh menyebabkan masa depan kau terjamin. Jadi kamu guna nanti senang rezeki kamu tu untuk agama Allah. Kan? Jadi lepas ni sambung sikitlah. Okey? Lepas ni sambung sikit. Boleh Jelas okey. Ada soalan lagi? Ustaz, satu lagi ni. Ustaz. Boleh. Gini Ustaz. Mungkin alhamdulillah lepas dapat apa ni, belajar ni adalah kena betulkan niat. Sebab sebelum ni masa anak kecil-kecil tu, saya dengan suami hantar anak pergi sekolah Cina tu. Anak pandailah Cina. Lepas tu Bagus kita niat gini sebab niat tu tak betulnya. Niat apa? Ekonomi lah ni Cina pegang. Betul? Lepas tu anak yalah buat bisnes buat bisnes je. Jadi dia kata ni, nanti anak kalau pandai Cina mudahlah nak banyaklah, kita kan sekarang ni ekonomi banyak gitulah, kita fikir gitulah, banyak Cina pegang, so senanglah masa depan tu mudah kalau mu bisnes, kalau mu tahu Cina gitu. Okey, tak apa. Sebenarnya Islam ni agama yang tidak tinggalkan dunia. Tak apalah, saya cerita saya dengan anak saya pergi umrah. Ni cerita saya dengan anak saya pergi umrah. Saya dengan anak saya pergi umrah, jalan-jalan umrah dak. Anak saya kata, hebat Saudi ni, dia kata, kereta besar-besar. Dia kata, kereta besar-besar kan? Kat Mekah kan? Kereta besar-besar. Lepas tu saya kata, dak. Bagi baba tak hebat. Umat Islam ni dia kena ada kereta sendiri. Baru hebat. Orang mari Mekah ni, orang putih, orang mari tengok kereta made in Saudi tu. Mana ada kereta Saudi? Tak ada ni. Pada Saudi duit banyak. Abang Long kata, Abang Long tengok. Hotel yang paling dekat sekali dengan Masjidil Haram tu hotel apa? Tu tengok tu. Hotel Hilton. Paris Hilton tak boleh mari sini. Paris Hilton tak boleh mari di mana? Di Mekah ni. Sebab dia kafir, tak boleh umrah. Tapi hari-hari dia ambil duit daripada orang Islam dekat Hilton. Ni, Baban nak satu hari lagi kata. Satu hari. Hotel Hilton tu Rifki, jadi nama Rifki. Tak kira nama Rifki ke nama Yusof ke nama apa. Kenapa sampai tahap ni orang Islam tak jaga ekonomi dia? Baba tengok situ. Ya, Baba sedih. Baba sedih. Abang Long, yelah Abang Long fikir benda tu lah. Saya kata, Abang Long tengok kereta besar-besar. Tapi Baba fikir, Saudi ni duit banyak. Tapi bila orang pergi umrah, tengok kereta, tak ada satu pun kereta. Biarlah ada satu kereta macam Malaysia ni, ada juga Exora dia, ada. Okey dah saya kata. Tak ada satu pun keluaran. Yang ada, sebab anak saya kata,
taksi dia Camry kan taksi dia Camry tak sedut bangga lah taksi Camry ke apa semua. Orang Islam sepatutnya dia menguasai ekonomi kata. Tak malu ke Hilton duduk depan tu belong. Malu belong. Paris Hilton tu faham lah Paris Hilton tu teruk punya orang Paris Hilton, moga Allah bagi hidayah kat dia. Tapi nak bagi tahu dia boleh ambil duit orang Islam hari-hari. Orang duduk kat Hilton. Kenapa? Bukan hotel orang Islam di situ. Jadi menguasai ekonomi ni sebenarnya lah orang Islam perlu. Jangan cakap tak perlu, perlu. Jadi kalau hantar anak sekolah agama tu, sekolah Cina, nak suruh anak ni pandai Cina, nanti nak berniaga senang apa semua, insya-Allah boleh pahala. Kenapa? Nanti kita kuasai ekonomi, insya-Allah lagi senang. Jadi tak salah dah niat tu. Tak salah dah niat. Cuma kena tambah sikit lagi. Kena tambah belakang tu. Nanti ekonomi okey, nanti senang lah, apa nama, awak nak buat masjid lah apa semua. Orang Cina pakat beli awak sebagai supplier. Orang Cina pun sekarang orang Cina jadi supplier, orang harga barang pun tak boleh nak turunkan. Orang Melayu nak ambil susah nak berniaga macam kat Tamayu. Mana orang Melayu boleh berniaga komputer? Mana orang Melayu boleh berniaga komputer? Sebab nak ambil bekalan daripada orang Cina letak harga yang menyebabkan orang Melayu tak boleh harga murah daripada orang Cina, kan? Kenapa? Kerana pembekal-pembekalnya dia tak bagi harga murah pada Melayu, dia bagi harga murah pada orang Cina. Kalau awak pandai Cina, tu kan ni kelebihan belajar bahasa Cina pula dah. Tapi nak cerita kita fikir. Kata anak saya, bapa fikir sampai tahap tu pergi umrah. Iyalah bapa sedih. Bapa sedih. Kenapa Hilton duduk situ? Nak tanya yang pergi umrah kita nampak tak benda macam ni? Nak tanya yang pergi umrah jugalah. Nampak tak? Ada fikir tak? Nak fikir tak? Saya fikir, saya rasa sedih. Sesedih. Sedangkan itu memang tanah orang Islam, Masjidil Haram orang Islam, orang kafir tak boleh masuk. Tapi orang kafir boleh ambil duit hari-hari daripada orang Islam di Masjidil Haram. Ni kalau suruh saya ceramah politik ni jadi ni. Tapi nak bagi bukan cerita politik ni, cerita sedih. Itu tak cerita tanah apa nama? Tanah kita lagi ni. Cerita tanah kita lah pening lagi kan. Bagaimana orang bukan Islam memanfaatkan banyak kekayaan orang Islam, orang paling kaya dekat Malaysia, 10 orang terkaya kat Malaysia tu nak dapat Said Bukhari seorang je. Yang lain bukan Islam belaka, Ananda Krishnan lah, Robert Kwok lah, apa lagi, Lim Gohtong lah, kan? Yang ni dah masuk tajuk lain dah ni. Tapi hakikatnya jangan kata salah kalau kita hantar anak kita untuk belajar sekolah Cina dengan harapan anak kita dapat menguasai bahasa Cina dan ada kata-kata. Saya tak pasti ni kata-kata Nabi ke, saya tak pasti. Kata-kata ini berbunyi man ta'allama lughata qaumin amina mim makrihim. Man ta'allama lughata qaumin, siapa-siapa belajar bahasa sesuatu kaum, dia akan selamat daripada tipu daya kaum tersebut. Saya tak cek lagi adakah ia tu hadis Nabi ataupun apa nama kata-kata orang. Man ta'allama lughata qaumin amina mim makrihim. Nanti saya cek terus. Man ta'allama lughata qaumin, saya nak cek apa nama dia punya. Kita hafal kecil-kecil dulu tapi tak tahulah. Dulu-dulu cikgu kata dulu hadis Nabi, saya tak berani cakap hadis lah. Baik. Dulu cikgu kata hadis Nabi. Wallahu alam, saya tak berani kata hadis sehingga kita cek dulu. Baik. Okey, ada lagi soalan. Salam Ustaz, cerita mengenai riak. Kalau guru-guru atau ustaz-ustaz ada sifat riak, apa terjadi kepada keberkatan? Berkat tak anak itu untuk menerima ilmu? Okey. Sebenarnya anak dapat ilmu tu satu. Dia gini, ilmu ni diterima daripada siapa-siapa pun tak apa. Al-hikmatu dallatul mu'minin anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ilmu tu adalah barang hilang daripada orang beriman. Dia jumpa kat mana-mana pun tak apa. Maknanya kalau ilmu tu dia belajar daripada orang Cina pun tak apa. Orang Buddha pun tak apa. Orang India pun tak apa. Tu dari segi ilmu. Dia nak ambil dengan siapa-siapa pun tak apa. Dia nak ambil dengan siapa-siapa pun tidak mengapa. Itu satu. Yang kedua, isunya sekarang dia ambil ilmu tu dari seorang guru yang riak contoh. Guru yang riak. Berkat ke tak berkat? Yang pertama, dia ambil ilmu tu tak salah.
Guru yang riak tu, itu isu dia dengan Allah Ta'ala. Isu dia dengan Allah Ta'ala. Macam kita semayang. Belakang seorang imam. Imam tu tak ada wuduk. Contoh, imam tu dia tak ada wuduk. Tapi dia malu nak berhenti. Contoh, tengah semayang dia kentut. Dia kentut. Jadi imam tu tak ada wuduk. Tapi dia malu nak bagi tahu, nak berhenti dia kentut ni. Sampai siap kita semayang. Dan lepas tu, dia pun tak bagi tahu. Maka yang tanggungnya dia seorang je. Adapun kita kat belakang ni, supaya kita sah. Sebab kita tak tahu dia kentut. Sama juga riak ni, kita tak tahu cikgu tu riak. Bila kita tahu cikgu tu riak, kita terima ilmu sahaja. Dan kita doakan sentiasa guru-guru kita supaya guru-guru itu hilang sifat riak, dapat sifat ikhlas. Sebab tu saya suruh doa. Jadi cuma tambah pula dari segi keberkatan, insya-Allah berkat, insya-Allah berkat. Tapi keberkatan tu kalau belajar dengan guru yang ikhlas lagi berkat. Lagi berkat. Sebab ada nilaian apa nama aura kehebatan guru, kesolehan guru tu ada. Ada juga apa nama dia panggil peranan atau pengaruh tersebut tu ada. Bukan tak ada. Ada. Tapi tak salah lah kita ambil. Macam saya bagi contoh tadi, orang semayang jemaah tadi. Dia tak bersalah dah. Dia terima je ilmu. Okey? Baik. Sebab apa nama? Sebab saya bimbang. Saya bimbang nak cari sangat cikgu yang ikhlas. Siapa tak belajar? Contoh. Sudah. Itu tak ikhlas mana cikgu tu. Ustaz tu tak ikhlas mana tu. Contohnya. Nampak gaya dia ni. Aduh. Jadi akhir sekali tak belajar. Tak nak juga. Jadi belajar tu tak ada masalah. Belajarlah dengan siapa-siapa. InsyaAllah. Tak ada masalah. Cuma kalau jumpa guru yang benar-benar ikhlas, guru mursyid lagi tinggilah apa power dia. Baik. Okey. Ustaz nak tanya. Ya silakan. Okey, contoh kan macam kita ni bila kita mengajar budak. Kadang-kadang budak dia tak respon kita ngajar, buat saja je. Jadi kita pun cakap, awak kena dengar saya cakap ni. Saya ni penanda kertas ni. Saya ni memang dah berapa tahun macam ni. InsyaAllah kalau saya cakap ni, awak ikut, awak boleh jawab. Awak boleh dapat A. Adakah itu dikira riak, Ustaz? Okey, baik. Adakah itu dikira riak? Nak tanya, cikgu cakap gitu, cikgu nak menunjuk ke cikgu nak bagi peringatan kepada dia? Nak bagi semangat pada budak biar dia dengar kita cakap. Bukan nak menunjuk tak? Bukan. Bukan tak riak. Tak apa. Tu jawapan, dah tahu dah jawapan. Puan cikgu jawab sendiri. Memang betul. Bukan, sebab kadang-kadang budak-budak, yelah kalau budak kelas belakang tu kan dia akan cakap, wah cikgu cakap aksen nampak kan, budak-budak cakap gitu kan. Memang kena aksen pun dengan kau. Cakap gitu. Memang kena aksen pun dengan kau. Jawab gitu. Memang dia apa nama sebab gini. Dia ada istilah dia. Apa istilah dia? Sombong dengan orang sombong tidak sombong. Istilah dia. Sombong dengan orang sombong itu tidak sombong. Kita buat sombong dengan orang sombong itu apa istilah dia bahasa Arab tak ingat dah. Maknanya cikgu tu buat sombong sebab dia sombong. Dia tak masuk kelas tu dia sombong lah. So kita cakap gitu tu kerana kita nak hilangkan kesombongan tak nak masuk kelas dia tu. Kita nak hilangkan kesombongan dia. Dia tak masuk kelas tu dia sombong. Jadi tak apa kau sombong aku nak sebut. Kau ni rugi tahu tak belajar dengan aku. Aku ni kita cakap gitu tu kerana apa? Nak hilangkan kesombongan dia. Jadi sombong dengan orang yang sombong ini tidak sombong. Faham tak maksud dia? Faham. Jelas Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah tak riak insyaAllah. Saya tengah cari apa nama dalil dia tu. Tak ingat dah. Dulu ingat. Alah dah tua dah ni. Okey, ada lagi soalan? Sebelum ada 5 minit lagi. Sebab asal awal sangat sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak bincang sedikit tentang apa yang kita perkatakan pada minggu lepas, ya, iaitu daripada surah Al-Imran ayat 14. Di sini dikatakan
dijadikan indah kepada manusia terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Okey. Ya, ya. Kemudian tu anak-anak, harta benda dan seterusnya lah ya. Okey, saya ada semak dalam 3-4 Al-Quran di rumah saya ini, ada tertulis dan tercatat di situ anak-anak. Tetapi wal bila banin. saya refer kepada saya punya tafsir Al-Azhar dan juga tafsir Ibn Kathir, dia tulis di situ anak lelaki. Sebab kita tahu bahawa anak lelaki itu adalah penyambung warisan generasi kita. Ya, dan anak perempuan itu hanya dijadikan sebagai penghuni di sesebuah rumah lah. Maksudnya dia berkahwin dan tinggalkan keluarganya. So jadi di sini sebab kita tengok di situ maksud dan tafsir itu mempunyai kesan impak yang sangat berbeza. Jadi mana satu yang betul? Anak-anak atau anak pinak ataupun anak lelaki? Saya bukanlah nak, itulah saya nak kepastian lah. Okey, baik. Nak jawab soalan ini saya kena buka tafsir lah. Sebab asal perkataan al-banin tu anak lelaki, al-banat tu anak perempuan. Tapi al-banin juga apa nama dia panggil babut taghlib. Babut taghlib ni masuk dalam bab kita sebut lelaki tapi masuk juga perempuan. Yang tu saya kena rujuk tafsir dulu. Saya tak berani nak apa nama? Saya tak berani nak menyatakan apakah maksud sebenarnya. Baik, ini ayatnya. Okey. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiaskan kepada manusia suka kepada benda-benda yang sesuai dengan jiwa dia. Antara benda sesuai dengan jiwa ialah minan nisa, perempuan-perempuan, wal banin dan anak-anak. Okey, baik. Jadi kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan anak-anak ni. Kita tengok tafsir Tengok tafsir. Okey, tengok tafsir Zadul Masir. Okey, Zadul Masir. Apakah yang dimaksudkan dengan apa nama al-banin? Okey. Panjangnya. Oh, tak ada sini. Okey, tengok tafsir lain pula. Tengok tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dia tak syarah. Tetap makna anak pinak. Asy-Syanqiti pula. Cakap apa? Sebab biasanya kalau banin ni dia masuk belaka biasanya. Masuk anak pinak, laki perempuan. Sebab apa? Sebab manusia ni dia suka. Okey, kita tengok makna secara umum. Dihiaskan kepada manusia, suka kepada benda yang sesuai dengan jiwa dia. Apa benda yang sesuai dengan jiwa dia? Benda yang sesuai dengan jiwa dia adalah isteri. Satu. Lagi, anak. Saya ni nak belaka, anak laki pun saya nak, anak perempuan pun saya nak. Kalau dapat anak laki belaka, tak nak. Nak juga perempuan. Dapat anak perempuan belaka, nak juga lelaki. Jadi ini naluri kehidupan manusia, memang Allah Ta'ala jadikan nak belaka. Anak lelaki pun ya, anak perempuan pun ya. Saya lebih setuju pandangan tersebut. Walaupun banin ni adalah kategori daripada dari segi gender bahasanya adalah muzakkar. Muzakkar maksud lelaki. Tapi merangkumi juga anak-anak perempuan. Sebut lelaki dengan makna perempuan juga. Anak-anak, bukan makna anak-anak lelaki saja. Saya lebih setuju yang tu sebab Allah Taala buat kita nak belaka. Yang ni apa nama? Allah cipta kita macam tu. Tapi tafsir mana kata anak-anak lelaki tu? Puan, tafsir mana kata anak-anak lelaki tu? Tafsir Al-Azhar. Al-Azhar, Hamka. Dan juga Ibn Kathir. Ibn Kathir, tak apa, kita tengok lagi apa nama beberapa tafsir lain lagi. InsyaAllah nantilah saya jawab lah. Ibn Kathir kata gitu. Baik, kita tengok Ibn Kathir. Ibn Kathir ada. Baik. Ibn Kathir kata apa? Kita tengok Ibn Kathir. Okey, tengok Ibn Kathir kata apa. Ni tafsir Ibn Kathir. Betul, dia kata fa amma idza kana al-qasdu bihinna al-ifah wa kathratul aulad. Aulad ni memang anak-anak lelaki. Memang anak-anak lelaki aulad ni. Wa hubbul banin. Okey, dia kata kenapa anak lelaki? Okey, baik.
Wa hubbul banin, kenapa lelaki? Kerana anak lelaki ni dia menjadi penyebab kepada ramainya keturunan. Dia kata gitu. Ramainya keturunan. Jadi di sini ada jugalah tepatnya dia kata khusus pada anak lelaki. Dalam ni lah, dalam tafsir apa? Tafsir Al-Azhar ni. Nanti tengok tafsir lain pula. Minggu depan insya-Allah. Minggu depan. Okey, minggu depan saya akan cari tafsir lain. InsyaAllah. Okey, asar dah masuk dah. Kena berhenti dah doktor. 41 minit pun asal awal sangat sekarang. 41 minit je. Okey. Okey, sekarang tu sajalah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih kepada Ustaz Rifki dan pada semua, dan insya-Allah untuk soalan Hajah Rawiah Ustaz jawab minggu depan insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Liba. Sama-sama. Terima kasih.